Buatlah apa pun. Kamu nak bekerja, kalau nak besarkan Allah, seperti mana yang diajar oleh Tok Guru Siddiq Nur kepada kami anak murid dia. Dia kata, orang Islam dengan orang kafir tak sama. Orang kafir kalau berniaga tak lain tak bukan dalam kepala nak untung. Tak nak untung, tak mau berniaga lah, tak ada untung. Dia kata. Tapi orang Islam diajar kita berniaga bukan kerana untung semata. Untung nombor 2. Nombor 1, kerana nak melepaskan masalah ummah. Contoh, kita jual air soya. Kita buka gerai jual air soya. Soya cincau ke soya apa tak kisahlah. Tanamkan di dalam hati niat aku berniaga soya kerana nak menyelesaikan masalah ummah. Sebab zaman hari ni soya banyak orang bukan Islam yang buat. Diragui cara pembuatannya dan sebagainya, kebersihannya. Kita orang Islam, kita buat bagi elok. Itu tujuan. Soal untung ataupun rugi serah pada Allah. Biar Allah yang menentukan. Jangan sangka-sangka. Kata Tok Guru saya, kadang-kadang kita meniaga air, kita tengok hujan lebat turun. Timbul dalam hati kata, hujan turun pakat orang tak keluar meniaga lingkup siapa nak beli? Tiba-tiba takdir Allah 2 biji bas berhenti depan. Rupa-rupanya mereka ni tengah musafir, cari kedai tak jumpa. Allah, marah tu. Cari kedai tak jumpa. Jadi berhenti ke bulan tengok, habis, sebalang habis beli air dia. Walaupun tak dia tengok tadi hujan, rasa-rasa orang tak beli dah. Nampak? Jangan. Ini semua ketentuan Allah. Allah yang tetapkan. Biarlah kita besarkan Allah. Itulah. Saya tak kira lah. Saya sebut je direct. Jangan marahlah pula ya. Kita menasihati. Kita bukan menghentam siapa-siapa tak. Kita menasihati. Sebagai contoh, kita pandanglah segala-gala yang berlaku ni Allah yang buat. Itu penting kita belajar ilmu tauhid sifat 20. Nampak segala-galanya Allah. Siapa menang, itu semua ketentuan Allah. Tapi yang kita agak sedih lah. Saya cakap terus je. Yang kita agak sedih, bila menang. Tun M menang kan. Dia keluar daripada istana negara disambut oleh beberapa penyokong. Yang menyedihkan apa dia? Bukan sebab dia menang tu kita sedih tak? Kita tak kira, tak kisahlah. Yang menyedihkan kerana yang dilaungkan ialah hidup Tun, hidup Tun, hidup Tun. Dia memanglah hidup dan akan mati. Bila pun tak tahu. Nampak? Tapi kenapa dinampak seolah-olah apa yang dilafazkan tu datang daripada hatinya, maknanya taksub. Seolah-olah orang ni lah yang paling betul. Orang ni lah yang paling hebat. Orang ni lah yang bagi maju. Orang ni lah. Maka dia nampak dia, orang tu saja. Alangkah indah dan cantik kita sebagai umat Islam. Kemenangan itu disambut dengan lafaz Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kerana menang ni Allah bagi. Allah yang bagi kelebihan, kemenangan, kekayaan. Nampak Allah yang buat. Nampak? Tapi dah. Sebab tu akhir zaman, inilah bahaya dia, fitnah. Orang dah mula meminggirkan Tuhan. Kerana orang mula nampak akan kerjedikan manusia. Kehebatan makhluk. Dia tak nampak dah kehebatan Tuhan. Ini yang diracunkan oleh Barat laknatullah. Yahudi Barat laknatullah, dia menunjukkan akan kehebatan makhluk. Akhirnya kita umat Islam pun dah tak nampak lagi kehebatan Tuhan kita sendiri. Terpendam akan kehebatan Allah, nampak kehebatan makhluk. Habis. Agak-agak kalau macam ni boleh jawab, tak boleh jawab soalan kubur, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Makna Tuhan ni satu yang kita sembah, yang kita puja, yang kita agungkan. Kalau dalam kehidupannya yang dia puja, yang dia agung wang ringgit, jawatan, pangkat, nescaya bila ditanya marabbuka, dia akan jawab jawatannya, pangkatnya, wang ringgitnya. Yang ni yang kita takut. Kalau hujung nanti itulah berlaku. Na'uzubillah min zalik. Nampak? Lepas tu kita ni hampir-hampir menghadap kepada kematian. Saya nak kupah sedikit. Kita selitkan tentang berkaitan dengan mati. Kenapa Ustaz pilih bab mati? Sebab rata-rata kita tengok mana-mana masjid pun yang selalu datang geng-geng yang telah ditinjau malaikat maut. Itu yang banyaknya. Jadi bagi kita peringatan. Jangan marah. Memang kita semua bakal jenazah pun. Siapa rasa dia memang tak mati-mati, cuba bangun nak tengok muka? Ada? Mana ada.
Tapi pernah tau, saya ceramah satu tempat, saya kata gitu lah. Saya kata kalau ada siapa dia ni boleh hidup lama bangun lah sekali. Tiba-tiba ada satu pakcik dia bangun. Dia duduk belakang sekali. Lepas tu dia bangun. Saya kata dia ni ngaku sungguh ke? Nak, semua orang pun terdiam. Semua pandang dia. Tiba-tiba dia kata, aku nak ke tandas lah. Dia kata, oh, nak pergi tandas. Ingat ngaku tak mati-mati. Nak, pergi tandas tak boleh. Nak, tu. Mana ada? Kita semua pasti akan mati.